Dan salam sejahtera, berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia di hari yang baru, hari Rabu 3 Februari 2021. Saya harap agar anda di rumah berada dalam keadaan yang sihat, keadaan yang sempurna dan sebagainya. Dan Gas pula. Gas, apa khabar Gas hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. John, apa khabar? Sehat. Apa khabar anda di rumah? Macam John katakan tadi, kami sentiasa mengharapkan anda di rumah ya John, sentiasa berada dalam keadaan yang baik, sihat-sihat saja dan positif. Sebab kita tahu keadaan sekarang ini sedikit sukar. Betul. Sarapan apa pagi tu? Share lah bersama dengan kami. Tag saja kami di Sejahtera Asia di Instagram dan Facebook kami. Baik, hari ini 3 Februari macam yang John katakan tadi, bersamaan dengan 21 Jamadil Akhir 1442 Hijriah. Minggu depan kita sambut Tahun Baru Cina. Dan tak lama lagi sebenarnya, lebih kurang 2 bulan juga untuk umat Islam menyambut bulan Ramadan. Kita harapkan agar pada tahun ini lebih meriah lah. Jadi janji kepada semua untuk kita lebih tingkatkan kawalan kendiri, jaga SOP agar kita sentiasa dapat menyambut perayaan biarpun dalam norma baharu tetapi lebih meriah. Hari ini topik kita John pertama mengenai pengurusan kewangan dan kita akan bersama dengan salah seorang personality ataupun host program di TVS juga, dan kita nak tahu sedikit apa yang beliau belajar sepanjang mengendalikan program tersebut dan mungkin beliau juga boleh kongsikan tips yang beliau tahu sendiri. Betul. Kerana antara tetamu beliau dalam rancangan Bujang and Brok tu memang bukan biasa-biasa. Ada banyak tetamu yang memang pakar dari sudut kewangan, jadi tak sabar sebenarnya nak tanya beliau selepas ini. Seterusnya kita ada topik mengenai satu program yang saya kira dah ada di TVS tetapi terbaru dan pembaharuan yang dilakukan, ianya disiarkan secara langsung setiap hari. Jadi apa program itu? Selepas ini kita akan bincang, jadi jangan ke mana-mana, okey? Sebelum itu kita akan bawakan perkembangan semasa kepada anda dan pastinya kami akan mulakan dengan perkembangan COVID-19. Kita mulakan dengan peringkat Malaysia dahulu, John. Baik. Semalam sebanyak 3,455 kes baharu COVID-19 dilaporkan, menjadikan jumlah kes keseluruhan sebanyak 222,628 kes di Malaysia. Semalam Malaysia merekodkan 21 kes kematian baharu tertinggi yang pernah direkodkan setakat ini. Sebanyak 327 kes pesakit menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU, dan daripada jumlah tersebut 145 orang memerlukan bantuan pernafasan. Dalam masa yang sama juga, jumlah pesakit yang sembuh terus catat peningkatan sebanyak 3,661 kes, menjadikan jumlah kumulatif kes kini sebanyak kes sembuh sebanyak 173,990 kes. Mengenai penularan di negeri, mengikut negeri Pelagas, Selangor masih mencatatkan negeri tertinggi pertambahan kes harian, iaitu sebanyak 1,145 kes, diikuti Johor 70 kes dan Kuala Lumpur 619 kes. Dan mungkin Gas boleh kongsikan mengenai perkembangan COVID-19 dekat Sarawak. Baik, untuk di Sarawak, tiada kematian buat kali pertama dalam tempoh 13 hari di Sarawak. 121 kes positif COVID-19 telah dikesan di Sarawak semalam dengan Sibu merekodkan kes yang paling tinggi. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes di Sarawak meningkat kepada 4,676 kes. Juga semalam syukur kerana buat kali pertama dalam tempoh 13 hari, Sarawak tidak melaporkan sebarang kes kematian yang baru, dan kita harapkanlah ini berkekalan supaya kita dapat segera memutuskan rantaian penularan COVID-19. Ini pastinya membawa kepada perincian yang seterusnya. Peringatan kepada mereka yang asyik langgar SOP ni kerana Jabatan Peguam Negara rangka draft untuk naikkan jumlah kompaun. Kata Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, sekiranya diluluskan, pengumuman akan dibuat dalam masa terdekat bagi menaikkan nilai kompaun pesalah yang mengingkari SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP, di mana draft cadangannya kini sedang dirangka oleh pihak Jabatan Peguam Negara. Apapun, pematuhan SOP itu bukanlah satu pilihan buat kita pada masa ini, kerana ia adalah salah satu cara untuk kita mengelakkan diri dan keluarga daripada dijangkiti musuh halimunan COVID-19. Jadi, terus amalkan 3W, wash, warn and wear, dan elakkan 3C, crowded places, confined spaces dan close conversation. Bila kita bercakap ataupun melaporkan setiap hari mengenai laporan COVID-19 ni, John, saya kira rakyat Malaysia juga menunjukkan peningkatan dari segi tingkah laku dan meningkatkan kawalan kendiri. Ini terbukti melalui penurunan kes yang kita kabarkan pada hari ini. Jadi teruskan semangat kita, konsistensi itu yang penting. Diharapkan satu hari nanti kita akan dengar berita baik, COVID-19 lupus di Malaysia dan di seluruh dunia. Perincian seterusnya, John. Kita mesti menang. Hashtag. Baik, perincian berita seterusnya. PKP 2.0 dilanjutkan sehingga 18 Februari 2021. Menteri
Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata semua negeri di Malaysia akan menjalani PKP kecuali Sarawak yang masih lagi berada dalam PKPB dan juga PKPD di beberapa kawasan yang ditetapkan. Tetapi ada juga beberapa kawasan di Sarawak yang menjalani PKP seperti Kapit, Song, Sibu. Dan itulah antara usaha kerajaan supaya kita selamat dan ini adalah tanggungjawab kita juga supaya untuk mematuhi SOP dengan apa yang dikatakan oleh pihak berkuasa dan itulah kita mesti menang dan kita boleh memang boleh. Jangan ingat kita dekat kawasan PKPB ni peraturannya sedikit longgar berbanding dengan PKP, kita leka dan jangan jadikan sebagai penemuan dan penantian vaksin COVID-19 itu sebagai tiket untuk kita senang lenang mengabaikan SOP. Jangan teruskan konsistensi ini, insya-Allah macam John katakan tadi kita boleh menang. Baik, sekian saja untuk perkembangan semasa kami bawakan kepada anda untuk Sejahtera Asia pada hari ini. Terus sahaja ke topik yang pertama, John. Untuk topik yang pertama ini, menariknya pendekatan atau approach yang dibawakan dalam rancangan Bujang and Brok ini adalah berbeza sekali dengan kebanyakan rancangan bual bicara pengurusan kewangan yang lain yang selalunya berkonsepkan formal dan sebagainya. Jadi bersama dengan kita pada hari ini adalah orang kuat dan pengacara untuk rancangan Bujang and Brok ini sendiri, iaitu Ryan Lee. Hello, good morning. Hi, good morning guys. Selamat pagi. Terima kasih John. Cukup tidur, awal bangun tadi. Ya, bangun awal tadi. Tapi baguslah datang ke sini untuk berbicara tentang kewangan. Yes. Sebab ramai ketika ini yang mungkin tertanya-tanya, tercari-cari di mana platform untuk belajar macam mana mengurus kewangan. Lebih-lebih lagi ketika musim pandemik ini, ramai yang terjejas. Jadi kita ambil 2 blok yang pertama ini, jangan sia-siakan. Semua ambil pen dan kertas. Kita dengar apa yang Ryan Lee kongsi dengan kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, kita nak tanya Ryan dulu, John. Why it's Bujang and Brok? Orang Bujang ni selalu pokai ke? Interesting question. Sebenarnya nama ini diilhamkan oleh rakan saya di mana dia cadangkan beberapa nama dan saya mendapati nama Bujang and Brok ini interesting. Kan? Sebab yang mengingatkan saya masa silam bila saya sudah graduate dan saya mendapatkan pekerjaan pertama, apa yang saya akan melakukan, semua ini dan itu. So, masa 2014 saya graduate. Sehingga sekarang saya tengok balik, wow, perjalanan yang ingatkan panjang tapi agak pendek jugalah. Sudah masa berlalu dan banyak yang telah dilakukan. Dan serba sedikit experience ini, pengalaman ini saya cuba kongsikan dengan masyarakat, dengan kawan-kawan saya supaya yang lebih muda dari saya, supaya mereka boleh tengok sama ada mereka nak lakukan yang lebih berlainankah atau ikut apa yang saya akan lakukan. Jadi maksudnya Bujang and Brok tu nama tu dipilih berdasarkan pengalaman sendiri dan atas saranan kawan Ryan lah. Ya, betul. Okey, pendekatan yang selalu digunakan, John, untuk rancangan Bicara Wara pengurusan kewangan ini adalah sedikit formal yang kita kebanyakan lihat di TV-TV kan. Tapi pendekatan dan approach yang digunakan oleh Ryan sangat santai. Mengapa, Ryan? Ya, betul. Sebab memang saya pun salah seorang yang akan menonton TV untuk tengok macam mana pengurusan kewangan diacarakan. Dan bagi saya pun cuba ambil peluang ini untuk interview dan cuba santailah tanya soalan yang orang ramai nak tahu juga. Selalunya mereka akan tanya, cukuplah motivasi semua tu kan. Kita nak tahu apa yang kita betul-betul boleh lakukan sekarang buat masa ini. Dan disebabkan pendekatan yang santai itu sebenarnya, John, saya kenal Faizul Rizwan, seorang jutawan hartanah, dan rupa-rupanya orang kata kalau kita nak beli hartanah ini dengan lebih murah, kita kena beli secara berkumpulan. Itu yang saya dapat daripada perbualan santai lah, Ryan. Okey, kalau John pula macam mana? Saya tonton Bujang and Brok? Ada. Terutamanya episod dia Ryan bersama dengan Faizul Rizwan. Dan itulah banyak yang beliau kongsikan dan apa yang saya lihatlah orang yang ditemu bual, mereka mempunyai satu wawasan, iaitu mereka nak menjadi their own boss. They want to work their own and they want to earn their own money. So bagi Ryan pula, mungkin Ryan boleh kongsikan apa yang Ryan mempelajari sepanjang dah berapa episod sekarang? Dah 9? 13 episod sudah, tapi sudah disiarkan sampai episod 11. Okey, mungkin Ryan boleh kongsikan apa yang Ryan pelajari daripada temu bual bersama dengan tetamu-tetamu Ryan. Okey, boleh. Dengan Encik Faizul Rizwan, memang belajar banyaklah sebab dia ni seorang yang dia memang suka sangat pasal hartanah. Dan bila dia buat analisis, dia buat keputusan kan melalui data.
Dan bukan secara rambang. Macam orang ramai atau saya jugalah. Bila kita beli rumah, kita fikir, okeylah beli rumah saja. Kita nak siapkan cepat-cepat. Sebab tak nak lecehkan. Betul. Tapi untuk Encik Faizul Rizwan, dia akan fikir dulu. Dia akan tanya beberapa soalan seperti, adakah saya akan tinggal di sana atau saya nak gunakan untuk pelaburan? Kalau ada dua pilihan ini kan, dia ada caranya tersendiri. Kalau untuk tinggal di rumah, tidak perlu tengok harga sangatlah sebab itu adalah kehendak anda. Kalau pelaburan, I see. yang berbeza sikit lah. Dia akan tengok harga. Okey, berbaloikah melaburkan wang sebanyak itu untuk tempat tinggal ini supaya kita boleh buat Airbnb kah atau Jual semua tu. Dan saya tertanya-tanya sebenarnya, macam mana Fazul Rizwan ini boleh memiliki lebih daripada 23 hartanah sebelum berumur 30 tahun. Bayangkan sekarang ini saya tak tahu berapa hartanah yang saya ada. Tapi itulah, ini adalah contoh anak muda yang berjaya dan kisah hidup Fazul Rizwan ini juga sangat memberikan inspirasi, John. Pernah mendapat gaji hanya RM600 sebulan kan? Dan kini sudah bergelar sebagai seorang jutawan muda dengan bukunya bertajuk WTF, What to Find, 23 hartanah sebelum 30 yang menjadi best selling book dalam masa tak sampai setahun. Jadi Ryan, apa yang Ryan lihat pada Fazul Rizwan ini, karakter yang ada pada beliau yang boleh menjadi contoh kepada golongan muda kita pada hari ini? So, untuk anda di luar sana, sebab sering kali juga saya dengar kita memang selalu suka cakap gaji kita tak cukup, selalu diparas yang tertentu sahaja. Tapi bila saya tengok Encik Faizul Rizwan, dia bermula dari RM600. Bayangkan, saya gaji permulaan saya agak 3 kali ganda lebih daripada dia. So, bila saya tengok prestasi dia dan perjalanan dia sejak 2013 saya mula mengenali dia sampai sekarang, dia memang maju ke depan lah. Dia tidak banyak menggunakan masa untuk komplain, cakap mungkin salah kerajaan kah, salah siapa-siapakah, salah ibu bapa kah atau siapa-siapa. So dia akan lebih menggunakan masa itu untuk mencari ilmu, mengkaji, membaca dan fikir macam mana kita nak melabur, macam mana nak menabung duit, save duit, menjaga struktur kewangan anda supaya anda tidak berbelanja atau terlebih belanja terhadap benda-benda yang mungkin tidak diperlukan lah. Tapi saya lihat juga dalam temu bual Faizul Rizwan ni, beliau banyak sacrifice a lot of things. Terutamanya yang pertama, kereta. Dia tidak memiliki kereta. Dia menggunakan motosikal dan sebagainya. Dan dia beli kereta pun selepas susah untuk dia beli kereta. Itu pun dia beli kereta second hand. Jadi itulah mungkin antara benda yang kita boleh pelajari. Rasa yang cakap pasal kereta. Tapi itulah mungkin bagi Ryan sendiri. Ryan kata selepas Ryan graduate dan memulakan pekerjaan yang pertama, mungkin apakah antara kesilapan in terms of financial? Oh my god, sorry. Siri. Okey. Could you try again? Boleh. Antara kesilapan yang Ryan lakukan masa mungkin Ryan baru start your first job and stuff like that. Faham perjalanan tak smooth. Pasti ada kesilapan yang kita lakukan dari aspek kewangan dan sebagainya. Kesilapan Ryan dan bagaimana Ryan mengatasi kesilapan itu. Betul. So antara kesilapan yang mungkin saya rasa saya buat semasa saya muda adalah tahun pertama dan kedua tak ada isu. Menabung tu memang sifat yang agak senang bagi saya. So lepas saya menabung, saya dapat kumpul duit yang banyak. Saya pun berjinak sikit dengan pelaburan saham. Pelaburan saham sekarang juga agak hot jugalah. Tapi anda perlu berhati-hati sebab kan bila kamu start untuk type dalam font itu untuk meletakkan saya nak beli syarikat mana-mana atau saham mana-mana kan. Advertisement semua keluar. Type pun susah sangat. Kamu pun tidak biasa bah. Betul tak? So mungkin saya pun terlebih masukkan duit, tidak membuat kajian. Tidak faham bisnes syarikat tersebut. Kenapa saya beli? Saya beli sebab mungkin saya ikut sekati saja. So masa tu pun akan merugikan. Masa tu kerugian yang dialami oleh Ryan. Ya. Kerugian yang boleh juga beratus-ratus hingga 1,000-2,000. So tapi tak apa sebab itu suatu pembelajaran bagi saya. So emosi dia akan memang berbeza. Kalau kamu mengalami kerugian, kamu akan sedih kan. So saya pun mengatasi
dan memahami apa situasi itu, kenapa ini berlaku. Dan saya akan pergi belajar, cari guru untuk ajar macam mana basic, macam mana kamu calculate return on equity semua tu. Tengok technical analysis kah atau fundamental analysis semua tu. Lepas tu apply lagi. Dan hopefully things get better Dan lah. selepas itu mungkin boleh dapat keuntungan daripada pelaburan? Ada. Jadi ilmu untuk pelaburan adalah sangat penting. Betul. Ya. Perlu study, perlu faham, baru betul-betul faham baru melabur dalam. Baru melabur. Mesti berhati-hati, kena orang kata lihat potensi dan risiko pada masa yang sama. Baik penonton, pandemik COVID-19 John telah menyedarkan ramai pihak mengenai kepentingan menyimpan, dan selepas temu bual Ryan bersama dengan founder mypf.my Stephen Yom, bagaimanakah nak mewujudkan keseimbangan ni antara membuat simpanan atau berbelanja mengikut kemampuan? Sebab terdapat segelintir individu yang terlalu taksub untuk menyimpan sehingga mengabaikan keperluan, ataupun ada juga yang terlalu boros sehingga lupa untuk menyimpan. Komen Ryan. Bagi saya, bolehlah. Kalau kamu nak berbelanja, memang because kewangan ni ikut kehendak, ikut kamu punya keperluan kan. Tapi mesti ingat untuk simpan sebahagian juga. Sebab bila kita muda kan, kita masih ingat, okeylah umur kita panjang. Kita macam seolah-olah tak akan berlaku apa-apa. Tapi bagi saya lebih nak secure sikit lah. So kalau buat perancangan tu, saya akan cakap, bila saya muda, saya tahu saya belum ada teman wanita, saya tak ada komitmen, hutang saya masih sikit. Masa tu tak beli kereta lagi. So saya dapat simpan lebih banyak. Sebab saya tahu objektif saya, direction yang 5 tahun nanti, saya nak mungkin berkahwin kah, saya nak ada beli kereta kah, semua tu. So saya mesti ada persediaan tersebut. Bila saya umur 22. 23, 24 macam itulah. Maksudnya kena ada misi yang jelas, objektif yang jelas, di situlah wujudnya keseimbangan antara menyimpan dan berbelanja mengikut kemampuan. Selepas ini, selepas kita kembali daripada berehat, kita akan buka gelanggang debat. Wajar ataupun tidak, kita mengeluarkan wang daripada akaun 1 KWSP melalui iSINA. Selepas ini, hanya dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Baik, masih lagi kita dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kami ucapkan kepada anda terus setia untuk blok yang kedua. Kepada anda yang mungkin terlepas siaran kami sebelum ini, jangan risau sebab anda boleh cari kami sahaja di YouTube Sejahtera Asia TVS. Baik, kita masih lagi berbicara mengenai pengurusan kewangan bersama dengan pengacara Bujang and Brock, tak lain tak bukan Ryan Lee. Ryan Lee, apabila temu bual bersama dengan Stephen Yom, iaitu founder mypf.my sebelum ini, antara simpanan dan pelaburan, yang manakah sebenarnya lebih berkesan untuk persiapan hari tua kita? Bagi saya, simpanan dahulu adalah keutamaan. Sebab kalau kamu dapat menanam sifat menabung dan menyimpan duit tersebut, lepas tu kamu boleh beralih, lepas simpanan kamu jadi lebih teguh lah. Kamu boleh mengambil masa untuk switch sikit untuk melabur. Tapi melabur tu jangan all in. Sebab kamu simpan tu bukan mengambil masa yang cepat untuk simpan wang yang banyak. Kita memerlukan 1-2 tahun atau 5 tahun. So untuk pelaburan ada risikonya. Boleh risikonya untuk mendapat pendapatan yang lebih tinggi atau rendah. Tapi bergantung kepada ilmu juga. So masa John bertanya kepada saya mengenai kesilapan saya kan. So saya memang kuat menabung dan menyimpan duit. Tetapi ilmu saya untuk melabur masa itu tidak cukup. Tetapi saya terlalu banyaklah menggunakan mungkin 20-30% daripada simpanan saya. Dan begitu sahaja lesap 10% itu. Ini kes yang sebenar yang juga berlaku di mana-mana. So anda perlu utamakan menyimpan dahulu dan juga serentak mencari ilmu dan menabung. Lebih bagus kan daripada menabung-nabung. Sebab kamu ada masa juga untuk orang muda lebih ada banyak masalah. Dulu boleh mengambil masa untuk keluar kah, minum kah, makan kah dengan kawan-kawan, pergi main kah, semua tu kan. So kamu
rancanglah kalau kamu nak jadi kaya lepas umur 35 tahun atau 30 tahun, dari umur 23, 24 kamu mesti fikir apa yang kamu nak buat dulu. Di masa yang panjang tersebut. So depends lah. You nak susah dulu, senang nanti kah? Or Ya. you nak senang Nak sekarang, dulu, susah nanti? susah dahulu, ya. Pilihan anda memang tidak Pilihan ada. di tangan anda. Ya, sebab itulah, sebab benda macam ni semua subjektif sebenarnya. Betul. Dan Ya. kita yang penting saya rasa kena pandai lah. You kena ada ilmu mengenai simpanan dan pelaburan dan sebagainya, dan juga perlu seimbang. Dan okey Ryan, saya nak tanya pendapat Ryan. Kalau seseorang yang sudah tahu mengenai pelaburan dan sebagainya, kalau mereka menggunakan pinjaman daripada bank ke ataupun mana-mana untuk melabur, apa pendapat Ryan mengenai itu? Meminjam untuk melabur. Adakah itu wise? I mean, is it wise or not wise? Bagi saya tidak akan meminjamlah dari bank. Sebab saya ni orang yang emosinya agak sensitif, di mana kalau saya tahu saya berhutang kepada seseorang, yang akan mengganggu emosi saya untuk membuat keputusan yang baik. Dan di samping itu saya akan tahu bila saya pinjam dari bank kan ada kadar faedah tertentu yang saya akan bayar. So ada juga pressure tersebut yang di mana akan membuat saya cakap saya mesti kalahkan kadar faedah bank. Kalau tidak saya tak untung, macam itulah. Tapi ada juga orang yang segelintir akan mengambil risiko tersebut, tapi memang tidak disarankan untuk orang ramai berbuat demikian. Bila COVID-19 ni dah reda lah satu hari nanti, tak lama lagi insya-Allah, kita boleh bayangkan ramai orang balas dendam, nak pergi travelling dan sebagainya. Dan itu adalah satu perkara yang trendy sebenarnya dalam kalangan anak-anak muda, dan sekiranya dilakukan secara tidak sihat juga boleh menjejaskan kewangan mereka. Bagi Ryan Lee sendiri, bagaimana minat travelling tak? Sebenarnya tak begitulah. Isteri saya yes. Isteri ya. Isteri Ryan Lee kena berpada-pada tu adalah. Okey, jadi bila orang yang minat travelling ini, hobi mereka adalah melancong, bagaimana untuk mereka mempunyai hobi yang sama dan mempunyai pengurusan kewangan yang baik? Okey, so untuk orang yang suka travel juga kan, buat masa ini lebih senang sebenarnya untuk menyimpan duit. So kamu boleh mungkin travel di local dulu. Macam di Sarawak banyak tempat pelancongan yang boleh pergi dululah. So mungkin ke sana, pergi melancong di sana, dan di samping itu belajar mengenai pelaburan. Dan bayangkanlah kalau mana-mana pelaburan, tak kira hartanah ke, saham ke atau cryptocurrency ke, semua tu boleh mendatangkan pulangan tersebut. Pulangan tersebut anda boleh gunakan untuk menginap di hotel, maybe Damai atau the weekend getaway ke Daya lah. Boleh melancong, tetapi kita mulakan dengan pelancongan di dalam negara dulu. Promosikan pelancongan dalam negara. Kalau ada kewangan yang lebih, tak salah untuk kita gunakan duit untung daripada pelaburan tersebut, gunakan duit tersebut untuk shopping, untuk self reward kan. Self reward. Tapi duit pelaburan masih lagi stay. Tapi you just take the keuntungan saja. Okey, nak tanya ni, Ryan dengan John, dah bersedia untuk gelanggang debat? Ya, sudah. Baik, kita buka gelanggang debat dah macam referee dah. Okey, wajar ataupun tidak kita mengeluarkan wang daripada akaun satu KWSP melalui iSinar? Komen Ryan. Alright. So bagi saya memang tidak wajar lah. Tidak wajar. Ting ding ding ding. Okey. So ini penjelasan saya. Okey. Seperti anda tahu, akaun 1, akaun 2 adalah sebenarnya untuk persaraan anda. Dan akaun 2 sebenarnya anda boleh keluarkan sebelum ini juga. Sebelum tahun 2020, 2021, anda boleh keluarkan untuk perumahan. Deposit anda boleh keluarkan untuk bayar bayar education lah. Kira education anda. So sebenarnya apa yang anda boleh keluarkan tidak begitu banyak juga. So kecuali lah anda memang kehilangan pendapatan sudah. Okey, anda boleh keluarkan duit itu untuk bayar apa yang hutang yang wajib lah. Saya jadi batu api hari ini. Tapi bukankah pengeluaran itu boleh dilakukan, selepas itu kita gunakan untuk pelaburan? Kan lebih menguntungkan. Betul. John? What do you think about that? You take it out untuk invest. Anda perlu ingatlah, bila saya ceritakan tadi kan, pelaburan especially kepada anda yang pertama kali, kadar kesilapan yang berlaku adalah amat tinggi. So, wang anda yang keluarkan mungkin 500,000 tu kan, kalau anda tidak pernah cuba pertama sekali pun ambil telefon bimbit anda untuk melabur, anda akan kehilangan wang itu.
Okey, nampaknya Ryan memang membangkang lah orang kata pengeluaran wang daripada akaun satu KWSP. Tapi bagi John sendiri melihat kepada keperluan semasa dan keadaan ekonomi yang dihadapi oleh individu, wajar ataupun tidak kita keluarkan wang daripada akaun satu KWSP melalui iSINA ni? Bagi saya wajar. Sebab wajar. duit dalam KWSP adalah duit kita sendiri. Duit yang kita kerja keras, kita tiap bulan kita akan sumbang dalam KWSP dan sebagainya. Jadi itu adalah duit kita, itu adalah hak kita dan saya rasa kita mempunyai hak terhadap duit tersebut sama ada kita nak keluarkan ataupun tidak. Jadi ya memang betul untuk kegunaan persaraan dan sebagainya. Tetapi kalau contohnya untuk kaki tangan kerajaan, mereka akan menerima pencen selepas mereka bersara dan sebagainya. Good point, pencen. Okey. Kenapa salahnya saya nak keluarkan sekarang? Kenapa salahnya Ryan? Tak ada salahnya. Aku rasa lalang dah. Saya sini. Tak salah keluarkan. Tapi saya nak pihak kepada Ryan dahulu. Sebab kalau kita bercakap mengenai IC, orang tengah. Siapa yang nak lebih daripada 80% pencarum KWSP, John, tak dapat penuhi target simpanan minimum iaitu RM240,000 bila nak bersara. Lagi 20% pencarum hanya ada rata-rata kurang daripada RM7,000 dalam simpanan. Bayangkan kalau keluarkan lagi wang ni, kan dah habis wang mereka, John. Saya pihak sini pula. Ya, tapi yalah dalam hal ini kita kena lihat kemampuan sendiri dan kehendak kita sendiri. Betul. Seperti yang Ryan katakan tadi, kalau betul-betul perlu betul-betul macam hilang pekerjaan ataupun gaji dipotong dan sebagainya, masih lagi perlu tanggung anak, tanggung pelajaran anak dan sebagainya. Kalau betul perlu tak salah. Tapi itulah seperti yang yang Gas katakan tadi, peratusan yang ada simpanan minimum adalah rendah dan sebagainya. Jadi berpada-pada. Tepuk dada, tanya selera. Setuju? Setuju. Setuju. Settle Okey, bagi Gas pula adalah kalau kita lihatlah keadaan kewangan kita macam mana, sekiranya kita memerlukan untuk mengeluarkan akaun satu KWSP ini, diharapkan dapat digunakan ke saluran yang betul lah digunakan untuk membayar apa yang tertunggak yang mungkin kita tak dapat bayar sebelum ini, dan janganlah keluarkan akaun satu untuk tambah furniture baru, perabot baru, beli kereta dan sebagainya. Itu salah. Jadi melihat ada nak tambah? Ya, ada nak tambah. Okey, cuba anda bayangkan semualah. 15 tahun lepas kita tak ada smartphone kan. Kita tak ada Shopee semua tu. Lebih senang nak simpan duit kerana bila keluar makan kan, kita perlu siapkan sendiri. Kalau untuk kaum wanita perlu make up semua tu. So bila fikirkan persediaan, malaslah nak keluar. Tapi sekarang kan kita ada GrabFood, Foodpanda semua tu. Guna jari tekan saja. So nafsu anda untuk berbelanja lebih tinggi sekarang berbanding 10 tahun, 15 tahun lepas. Jadi itulah cabaran orang sekarang. Dan itulah semuanya online. Ada bahayanya juga. Kalau tak kontrol jadi ni bahaya. Pop dah ribuan dah dibelanjakan. Baik, itu adalah mengenai iSINA KWSP, tetapi sekali lagi terpulang kepada anda macam John katakan tadi, tepuk dada, tanya selera, bergantung kepada keadaan kewangan anda. Sekiranya memerlukan tak salah, tetapi jangan salah gunalah Okey, dah reda KWSP, kita nak tanya daripada perspektif yang berbeza. Sebab sekarang ini mengikut trend juga ramai orang yang ambil peluang berkahwin semasa musim pandemik ini sebab menjimatkan. Jadi bagi pandangan Ryan lah, macam mana bagi situasi orang yang nak berkahwin masa pandemik ini? Adakah itu langkah yang bijak ataupun tak perlu lihat kepada keadaan kewangan buat nak berkahwin, bila-bila saja boleh berkahwin? Ryan? Bagi saya, tapi ini agak rumit jugalah. Tapi saya akan lebih banyak berbincang dengan pasangan anda atau keluarga anda, apakah tradisi yang mereka selalu mengamalkan, dan juga berkongsilah masalah bersama. Sebab sekarang bukannya kita tak nak buat secara besar-besaran, tapi COVID lah. So terpulang juga kepada pasangan. Bagi saya sebenarnya kami, sebab isteri saya dari Kedah. So kami pun belum sempat pergi ke sana nak membuat perancangan. Memanglah kami nak kedua-dua ibu bapa kami di majlis perkahwinan tersebut. So masih juga dalam perancangan. Kalau John sendiri lah, kalau kahwin nanti kiranya nak buat perancangan tu secara kendiri bersama pasangan ataupun hire wedding planner? What do you think? Akan hire wedding planner. Wedding planner. Kalau bagi Ryan Lee sendirilah, wedding planner ataupun merancang sendiri bersama dengan pasangan? Rancang sendiri. Kalau saya memang merancang sendiri dengan pasangan lah. Oh, merancang sendiri
sendiri. Ini wedding planner. Wedding planner. Ada pros and cons ni lah. Saya tak ada masa aku nak Dia ada pros and cons. Betul. Terpulang, kalau kita merancang sendiri ni, saya kira kita boleh enjoy the process. Tapi dia take time sedikit. Betul, Tapi bagi betul. orang yang sibuk bekerja macam John, mungkin boleh gunakan wedding planner. ada lagi wedding senang. planner, tapi kita kena bagi tahu wedding planner apa yang kita nak, apa yang kita tak nak dan sebagainya. Tetapi betul. mereka akan Ini wedding planner. mereka akan cari Yang lah. ni rancang sendiri. Rancang sendiri. Terpulang lah. Ya, terpulang lah. Apa tepuk dada tanya selera. Kalau ada tanya selera, ukur baju di badan Dan sendiri, sendiri. berbelanja mengikut kemampuan. Kemampuan. Terima kasih Ryan. Tapi Thank you, sebelum tu Ryan. boleh dikongsikan Buja and Brok setiap hari apa, pukul berapa? Oh ya, so setiap anda boleh tonton Buja and Bro setiap hari Rabu 11.15 pagi di TVS saluran 122 Astro. Setiap Rabu 11.15 pagi. Jom kita Tapi kukuhkan dekat kewangan dekat kita. YouTube pun ada. YouTube pun kalau ada. terlepas Betul. dekat YouTube pun ada. Jangan risau. Jom kita kukuhkan keuangan kita dengan menonton Bujang and Brok bersama dengan Ryan Lee. Terima kasih sekali lagi terima Ryan kasih. Lee atas Thank perkongsian you. dan Thank perdebatan yang cukup berinformatif pada hari ini. Jadi kepada anda di luar sana, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita ada siapa, John? Kita akan bersama dengan personality TVS lagi. Muka depan untuk yes. sebuah program secara langsung juga petang dalam pukul 2 macam tu. Selepas ini jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Sejahtera. Asia. It's very hardworking for the family. Memang dedicated to the husband and to the children. She can go further lah dengan apa yang dia pernah making it. So She's a very determined individual. So I think when you talk about determination, I think all the things, all the other factors like being a strong lady, very dedicated, I think that all comes in place. Jangan lupa untuk saksikan Gaspirasi setiap Rabu jam 9 malam hanya di saluran 122 TVS. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami. Jangan lupa untuk mengikuti kita di laman sosial Facebook dan juga Instagram Sejahtera Asia. Dan kepada anda yang melepasi episod ataupun siaran kita sebelum ini, boleh saksikan kita di YouTube. TVS TV My. Baik, tadi kita pun dah bersama dengan salah seorang pengenali Hangat program Bujang and Brok, Bujang and Brok. Ryan Lee. Dan sekarang kita bersama dengan dua orang host yang akan mengendalikan program terbaru, versi terbaru, Borak Teh Peng. Dan untuk itu kita bersama dengan Mia Hassan dan juga Yusof Syukri. Hai Yusof, Selamat hai Mia. pagi. Good morning. Good morning, everybody. Thank you so much for having us right here. You're on Sejahtera Asia. welcome. Oh, ini rupanya Yusof dan Mia Hassan, dua daripada 4 pengacara yang akan mengehostkan Borak Teh Peng. Selain daripada Yusof dan Mia, dua orang lagi adalah Fir Afandi dan juga Marzella Siga, Siga. yes. saya They will juga- be live, yes. They will later. live, 2:15. okey, 2.15 petang. Yes. Setiap hari. Yes. Setiap hari, Okey. tetapi kami dengan Yusuf, kami dengan Yusuf akan hosting untuk hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Marzella dan Fir Afandi adalah untuk hari Isnin hingga Khamis. Kenapa Jumaat, Sabtu, Ahad? Yusuf Monday Blues Basically because of our day job lah sebenarnya. Because Friday, Saturday, Sunday, we don't have any particular, what do you call that? Commitments? Commitments, Commitments, yes. yes. Commitments to do on a weekend. So it's a time where we can spend to do these kind of stuff. Yes. Dan itulah juga untuk pengetahuan penonton, Yusof juga merupakan salah seorang personality radio di sebuah stesen televisyen tempatan. Televisyen? Televisyen pula, sebuah radio. Alah, chill bro. So dia bekas personality radio juga, kemungkinan. The confusion is Itulah, right there. anak-anak muda kita yang berbakat ini kita raikan di Sejahtera Asia. Sebelum ini saya juga pernah diberi peluang untuk menjadi host bagi beberapa episod dalam Borak Teh Peng. Kalau sebelum ini kita buat recording dekat set, lepas tu Yusof, Zelda Afiq ada juga pergi buat penggambaran gambaran. Beberapa tempat menarik di Sarawak, ada juga di Miri dan sebagainya. Jadi Yusof sebagai salah seorang the face of Borak Teh Peng ini, apa barangkali perubahan yang dibawakan dalam Borak Teh Peng versi terbaru ni? Okay. Well, beforehand, let me just tell you a bit pasal
season-season sebelumnya yang di-champion oleh, of course, kita pun very own Ghazali right here. Dah berpindah ke tempat lain dah. Now, before that, kami orang banyak ke set aja lah. Okay. Kami orang ada interview sportsman, what do you call it? Arm wrestler, wanita yang termuda di Sarawak tu. Kita ada nya adalah compete dengan international athletes. Okay. Now these are the personalities that we interviewed before this, and then season 2 came in. Kita basically went to different places in Sarawak. We went to Miri, we went to Mukah, we went to Bintulu, and some areas in Semarahan and also Sebuyau. Tapi kita sempat pergi Sibu. Sebab Sibu time kes naik. Hangat lah masa ya. We were supposed to fly, but then kes naik, so macam okay, let's be safe. Yes. Better be safe than Itu sorry. yang lebih penting. Masa menemu bual arm wrestler tu ada bertanding sekali? Ada? Menang kalah? Ya, Memanglah kalah. Hey, the thing is, the way they grip your hand, Something else. it's Yes. different. It's different. It don't matter whether they're like a girl or a guy. The way they grip your hand, dannya boleh twist your wrist. Dah lah, habis lah. Ini paling Kalau kebenaran. saya main tipu. Pakai tangan. Yes. Use two hands. Jadi Mia Hassan pula. Yes. So, selain daripada Fir Afandi juga merupakan pengacara baru untuk Borak Tesipeng. Yes. Kedua-dua mereka cukup berbakat, cukup hebat dan pastinya akan menambah lagi kata orang perisa gulapong dalam Tesipeng. Jadi Mia, kalau boleh diceritakan apa agaknya perasaan dan cabaran yang terlintas di fikiran Mia selepas ditawarkan menjadi pengacara Borak Tesipeng ni? Okay, Alhamdulillah sebab sangat-sangat happy sebab first time kami jadi live show pun host and it's live and it's my first time. Before pun kami ada hosting untuk majlis kahwin and then a bit of opening apa indah. Tapi untuk live show it's something else. It's different, the crowd is different. You know, Tak boleh buat salah, nanti kena Yeah, kecam. Yes. So it's very thrilling, macam nervous juga lah at the same time, but it's something new. Ya, benda yang fresh yang kami akan cuba sehabis baik. Jadi, mau tengok kami hosting secara live, Borak Tesipeng. Dia dibagi kepada orang di Agizan. Selamat menonton Borak Tesipeng. Kalau Fir Afandi dengan Zel macam Ya, mesti tengok. macam tu tak? Yes, macam betul. dia Ya, lah, mesti apa tengok. Zel lah. Dok suku petang gelap. Yes. Jadi Jumaat ini merupakan episod pertama Mia. Yes. Boleh kongsikan perasaan tu macam Perasaan even adakah nervous ke takut ke? mesti nervous. Persediaan Even make masuk take pun make nervous juga because I've never been in a live show. Kau hantar tak ke? patut dah bunyi pintu tadi. Bergelebung bunyi. Bangun awal, so I was like nervous je lah. Dah bangun awal, cukup tidur and then bangun awal and then I know a lot of people are watching, so it's gonna be the same thing also bila kami live on Friday kelak. So hopefully everything is fun. Sangat seronok sebenarnya bekerja dengan Zel, Mazela, salah seorang pengacara untuk Yes. Borak Tesipeng. Juga pernah menemu Bal Yusof dan Fir Afandi. Sangat seronok bekerja dengan mereka. Kalau boleh diceritakanlah Yusof, apa perbezaan Borak Tesipeng dengan program temu bual yang lain? Kita ada Sejahtera Asia, kita ada Jessie Show. Apa perbezaan Borak Tesipeng? Differentiator ya? Well, basically buat Tesipeng kali itu kami akan bring freshness in terms of gosip hangat yang kami orang akan siapa-siapa yang viral lah basically akan ditemu bual oleh kami orang. So gas mungkin tak viral. Jangan. Jangan viral. Gas viral. Jangan viral. Jangan viral ya. Mun viral benda yang bagus, okey. Ya boleh. Jangan Sikit viral. bagus ke dari ke tapi Mun viral, saya viral benda yang si bagus ni ada saya suruh kamera ni apa potong wayar ya. Suddenly. Ya. Okey, itu adalah mengenai differentiator Borak Tesipeng. Ada entertainment element lah Of course. Benda yang viral. Tapi kami orang akan cerita juga mengenai pencapaian, kejayaan seseorang. Gosip-gosip apa lagi. Mun kita ada local business sebab Okay. now kita living in a pandemic. Jadi kita mau uplift and kita mau promote local business yang kita ada pun Yes, kita correct. akan tunggah untuk ditemu bual dan promosi. Dan Seimbang juga- lah. Ada Yes. gosip, ada achievement. Yes. Semuanya kita orang tiga rasa lah dalam Yes, Borak dia macam Tesipeng tu. kakak kita Borak biasa. Tesipeng. Kakak kita biasa tapi disiarkan secara Yes, langsung disiarkan. di TVS Astro 122. What's good? Selepas ini, kita nak tanya mereka, John, kenapa memilih Borak Tesipeng? Kena si Laksa Sarawak ke, Ambuya ke, Ambik ke? Selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana.
kembali lagi dalam Borak tiba. Aku baru nembak deh kan. Betul lah. Oh, itu sejarah Asia lah. Tapi baru nak imitate Gaste. Macam ni Gaste on. Macam ni Mia. Ya Allah. Mun John macam ni. John yang sentiasa tersenyum dulu. Oh, dia akan senyum. Gas tu macam... Gas ceria, kan? Sebenarnya ya cover ngantok sebenarnya bagi-bagi. Okey. Mia Hassan. Yes. Kenapa borak Tesipeng? Kita ada banyak lagi makanan lain. Ada laksa Sarawak, mi kolok, ambuyat, sambal bunga kantan. Ambil. Can I ask first? Yes. Linut. Yes. Kena Linut. Tesipeng. Nak test sebab. Okey. So kita is a Malaysian culture. Okay, it's a Malaysian culture. Kenal. Dia nak bercerita. Kita orang Sarawak kita ada. Tak baru sikit. Macam nak. Very mak-mak. Okay, go. Okay. So it's a Malaysian culture. Mungkin kita pergi kedai kopi kan, kedai mamak. Kita akan order tesi. Mun di Sarawak lah tesi peng. Di Sarawak tesi peng. Mun di Semenanjung it's teh tarik. So kita KTO. So kita mau mengetengahkan culture di Sarawak tu, jadi kita borak tesi peng. Tesi peng is a 3-layer tea. That's why the logo ada color brown and light brown and the color of the milk. Oh, maksudnya kita susu, mazel, teh, Fia Fandi gula apung, kita cangkir. Yeah. Okay, that's one way to put it. That's one way to put it. Yang boleh jadi ice pun boleh. Ice. Sebab yang peng. Yang peng is ice. You know what's the cangkir? EVS. Okay, dah. Inspirasi dunia. Okey lah, baik Yusof, saya nak tanya lah. Mungkin apa antara cabaran Yusof? Sebab Yusof, saya tahu lama dah kenal Yusof dan dia punya mother tongue is English. Dia radio pun English. Jadi, dan this show will be in Malay. Will that be a challenge for you? Initially, when the direction was fully in Bahasa Melayu, it was quite a struggle. I had to do a lot of rehearsals on my own, in front of the mirror some more, in front of the camera some more. But Mungkin boleh cakap Melayu sekarang. I was about to say. Latih. Tapi I love it. Bila ada depan kamera tu, tapi bila dah menyesuaikan diri kelakar bahasa Sarawak lah, yang lebih senang untuk flow, especially bila kita berkomunikasi dengan orang-orang lokal, bila kami orang interview orang-orang setempat, macam contoh orang Toknya tahu sejarah mengenai Sharif Mazahor for example, yang lebih selesa untuk berkelakar bahasa Sarawak dan juga bahasa Malaysia of course. So it was quite a big of a challenge for me lah bila kita terbiasa. No worries. Boleh, tapi I talk very baku, very deep Sarawak actually. Sometimes he doesn't understand. Nama saya Mia, saya berada di Jalan Raya. Sometimes he doesn't understand my Sarawak. It's very deep. Oh, contoh bahasa apa? Ke Ateng apa Buliang? Apa nama bila kita belok ke apa kata orang tak laba kan kata orang. Besar lah laba kau tahu. What is laba? You don't know what laba? What is laba? There you go. The turning point macam tok simpang dia tak nak laba tak besar bah kali ya. Yang memang bahasa Sarawak. Katup lang tu sih. Kita dari kampung ni ya. Lang Tanjung represent. Lang tau pintu. Lang pintu. Kena nutup lang tang berdebub bunyi tu nak. Kodok kalas gadong tahu sih. Yes, yang warna. Tahu dah bahasa Sarawak yang dah another level dah. Jadi mun nak tahu apa lagi bahasa Sarawak yang deep, kena tanggap lah Borak Tesipeng. Tapi bila kakak pasal Borak Tesipeng lah, kita ada Fia Fandi dengan Mazil Isnin sampai Khamis. And then kita Jumaat sampai Ahad. Ada perbezaan ke konten yang dibawakan antara shift Mazil dengan Fir dengan kita dengan Tak Dua? Rasanya macam kita keep it fair to everybody from Monday to Sunday. We want to make the content fair to because sometimes we will be interviewing someone who achieved something in their life, but sometimes we will also be interviewing artists, local artists over here. For example, we're gonna interview one artist later this weekend, of course. Tis sikit siapa? Nama lagunya Damai. Yes. Lagunya apa? Akin yang baru drop EP. EP-nya. Nya baru drop. He just dropped his EP. EP, yes. Music video dah ada. It's kind of like a short film. Kami kah? Kita kah cerita artis tu gitu? Okay,
kita nak tanya Yusof lah. Okey, kita keluar dari kotak perbincangan kita. Sekarang gathering macam tak dapat nak buat event, party dan sebagainya. Jadi apa alternatif Yusof untuk tetap stay connected with your friend dan macam mana Yusof buat vibe check pre-COVID ni? Okay, vibe check. Ui, vibe check. I love vibe check. Let's go. Vocabulary next level. Well, one of the things untuk kita pola vibe check untuk kita sendiri adalah TikTok. Yes. TikTok sentiasa platform untuk kita pola vibe check lah. Just to keep yourself like check, do I still have this side of me, or do I still did I lost that side of me? So it's a good platform for you to express yourself in any way, especially mungkin kita suka bercerita. Kita boleh bercerita melalui facial face kita. Tapi bringing back to the keeping in touch with your friends, itu adalah salah satu counterpart kami lah. So kami akan datang rumah. The combination must be perfect. Jadi jangan lupa untuk nangga sidaknya. Borak Teh Sipeng. Kalau boleh sekali lagi, jom kita mau dengar promo daripada sidaknya. Setiap hari apa, pukul berapa, silakan. So Borak Teh Sipeng akan bersiaran langsung setiap 2 suku setiap hari dari Isnin sampai Ahad. Isnin sampai Kamis kita ada Fir Afandi dan Marzela Sigai. Dan Jumaat hingga Ahad kita ada kami. I was waiting for you to mention your name. Kami, yes. Mia Hassan dan Yusuf. Orang Sarawak kata kambo. Dah kambo nak. Of course di channel ni teh. 122 Yes. 122 TVS. And if in case you miss any of our previous episodes, make sure you subscribe to our YouTube channel to catch up with previous episodes of Sejahtera Asia and Borak Teh Sipeng. Sama-sama kita majukan saluran 1-2 TVS menginspirasi duniamu. Kembali untuk vlog yang terakhir bersama dengan saya dan John. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia, hangat dan meriah pada hari ini. Betul. Hangat disebabkan perdebatan bersama dengan Ryan Lee tadi mengenai pengurusan kewangan dan paling penting sebenarnya macam Ryan katakan tadi, ukur baju di badan sendiri, belanja mengikut kemampuan. Jangan jadikan bantuan yang diterima ini kita salah gunakan, takut nanti kita yang terjejas dari segi kewangan. Baik, John, tadi kita bersama dengan Faces of Borak Teh Sipeng. Kita ada Mia Hassan, Yusof Shukri dan kita ada juga Fir Afandi dan Marzela. Bagi John lah, kombinasi mereka ini, apa yang akan mereka janjikan kepada penonton? Saya rasa kombinasi muka baru Borak Teh Sipeng ni akan membawakan satu program yang fresh dan fun. I think because they're all very fun person. Keempat-empat host ada mereka very outgoing, very outspoken. Ada personality masing-masing. Ada personality masing-masing. Si Yusof tu pun menjerit lah, apalah, si Mia tu pun palut sama diri lah. Fir pun kita tahu dengan video yang dia lakukan, makcik bawang dan sebagainya. Memang meletup lah. So itulah teruja untuk menonton Borak Teh Sipeng yang baru. Jadi sebelum kita nak berakhir dalam Sejahtera Asia pada hari ini, kita nak khabar juga mengenai TV Star, John, mungkin? Yes, TV Stars akan dilanjutkan sehingga 15 Februari 2021. Jadi mungkin kepada anda yang ada bakat menyanyi, berlakon ataupun mengacarakan sesuatu program, hantarkan penyertaan anda di www.tvstv/TV Stars. TV Star, betul. Dan jangan lepaskan peluang ini. Jangan lepaskan peluang. Kepada anda yang berumur 18 sampai 35 tahun. Mungkin ini rezeki anda, siapa yang tahu. Kepada orang kata mak-mak, ibu-ibu yang sedang bangun sekarang ini menyiapkan sarapan, bila dengar TV Star, kejutkan anak-anak, cepat-cepat suruh mereka hantarkan video. Rakam video sendiri, mengacara, menari, menyanyi, hantar sahaja sekali lagi di www.tvstv.my/TV Stars. Baik, Gas, sebelum kita berakhir, mungkin Gas boleh kongsikan episod Gaspirasi malam ini. Gaspirasi malam ini hari Rabu. Sama dengan saya, Ghazali Zawawi. Pastinya kita akan bercerita mengenai kisah inspirasi kita. Kalau kita lah, John, pentas kita di hadapan kaca TV di green screen ini bersama dengan anda. Ini tempat permainan kita. Tetapi ada juga orang lain pentas mereka berbeza, di pejabat, di mak-mak sains, di bank, di penambang, di rumah sebagai seorang suri rumah yang berkualiti dan berjaya. Tetapi malam ini kisah siapa yang kita nak angkat pastinya dalam bidang fashion
fashion. Kalau ditanya aksesori beliau, siapa yang tak pernah pakai dalam kalangan selebriti? Jawapan beliau pun tak ingat. Sebab yang memakai selebriti aksesori beliau ramai dan antaranya adalah Datuk Seri Siti Nurhaliza sendiri. Jadi apa kisah inspirasinya? Pastinya malam ini jam 9 malam secara langsung 122 TVS. Jangan lupa, okey? Jadi itulah hari ini Gaspirasi dan episod yang keempat kan? Hari ini yang kelima. Kelima. Lima. Okey, dan okeylah, all the best untuk malam ini. Thank you. Hope we all will get inspired lah malam ni. Yes. Sekian saja untuk hari ini, edisi 3 Februari 2021. Terus orang kata sentiasa berada dalam keadaan yang tabah, yang kuat, kreatif, sentiasa positif, berdepan dengan orang kata sedikit tempoh yang sukar pandemik ini. Betul. Tapi jangan lupa untuk tonton lagi Sejahtera Asia esok bersama dengan Jonathan Ding dan Jessica. Hanya dalam Sejahtera Asia, daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jumpa esok. Bye. She's very hardworking for the family. Memang dedicated to the husband and to the children. She can go further lah dengan apa yang dia pegang making it so. She's a very determined individual. So I think when you talk about determination, I think all the things, all the other factors like being a strong lady, very dedicated, I think that all comes in place. Jangan lupa untuk saksikan Gaspirasi setiap Rabu jam 9 malam hanya di saluran 122 TVS.